Anak saya yang kecil tanya soalan, "Abah, kenapa setan kena ikat?" Apa nak jawab katanya? Kenapa bulan Ramadan setan kena ikat? Jadi saya tak sempat nak jawab panjang sebab nak keluar dah. Waktu tu saya sempat jawab je lah, itu tanda bulan ni special. Bulan Ramadan ni istimewa. Bagi dia rasa lah bulan Ramadan ni istimewa kan. Jadi setan kena ikat. Tapi itu bukan perbincangan kita malam ni ya. Biarlah dia kena ikat. Jadi bila kita bersyukur atas nikmat Allah SWT ni, dan biar kita rasa bahawasanya Ramadan ini bulan yang istimewa. 4 malam dah kita lalui ataupun kita dah berada pada malam yang keempat. Kita mudah-mudahan terus rasa istimewa Ramadan itu. Bukannya makin hilang kan, sebab kadang-kadang awal-awal tu rasa seronok, tapi bila dah lama dia dah rasa biasa je. Ini masalah pada manusia secara umumnya. Memang manusia ni nikmat yang dapat secara berkekalan, walaupun besar, dia cepat lupa. Ini kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Beliau kata, aku ni kalau nikmat itu datang sekali-sekala, aku rasa syukur sangat. Tapi kalau nikmat itu datang berterusan, aku akan cepat lupa. Walaupun nikmat yang sekali-sekala itu lebih kecil berbanding dengan nikmat yang berterusan itu. Nikmat yang berterusan banyak yang lebih besar daripada nikmat yang kita dapat sekali-sekala. Manusia dia cepat ingat, dia cepat syukur atas nikmat yang datang sekali-sekala. Kalau dia dapat, contohlah dia dapat hadiah, walaupun hadiah tu kecil aja, tapi dia akan rasa syukur sangat. Lagi-lagi kalau hadiah tu benda yang dia nak. Apatah lagi kalau dia rasa besar. Contohlah dia dapat kereta baru contohnya. Anak dia hadiahkan dia kereta baru. Dapat kereta baru, dia rasa benda tu besar sangat. Sedangkan ada nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan secara berterusan yang jauh lebih besar daripada itu, kita lupa. Jantung kita berdegup secara berterusan, kita lupa nak syukur kadang-kadang kan. Bahkan nikmat Islam, nikmat iman yang kita dapat ini, dia kan jauh lagi besar daripada yang lain. Nikmat dapat jadi umat Nabi SAW. Nikmat-nikmat macam ini dia berterusan, maka kadang-kadang kita lupa. Memang biasa manusia macam tu. Maka samalah dengan bulan Ramadan ini. Mula-mula datang mungkin kita akan lebih hargai, tapi bila dah makin banyak malam kita lalui, maka akhirnya nikmat itu mula kita lupakan, ataupun kita mula dah kurang rasa istimewa. Jadi mudah-mudahan tiap-tiap malam kita lafazkanlah, Alhamdulillah, Allah panjangkan lagi umur aku, dapat lagi jumpa satu lagi Ramadan, dapat lagi satu malam Ramadan, dapat lagi satu malam Ramadan. Terus kita ulang-ulang rasa syukur kita pada Allah SWT. Baru rasa manis dia, baru rasa manis Ramadan. Bila kita kenang-kenang, bila kita ulang-ulang selalu, ulang-ulang ni selalu, barulah rasa manis Ramadan. Rasa manis Ramadan ini, dia bukan di lidah tentu sekali, dia bukan juga di akal fikiran semata-mata, bukan dekat otak. Allah bagi semula, dan tahun ni dapat bertambah pula lagi nikmatnya, dapat duduk solat pun rapat dan sebagainya. Jadi syukur banyak-banyak pada Allah SWT. Ini nikmat yang kalau kita syukuri, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan tambah lagi nikmat tersebut. Kan Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah lagi. Jadi mudah-mudahan dengan nikmat ini kita syukuri, dan dengan syukur itulah Allah akan tambah lagi nikmat tersebut. Okey. Saya ikut je. Dekat otak kita tahu dah Ramadan ni special, semua kita tahu. Siapa tak tahu Ramadan ni bagus? Ada yang tak tahu Ramadan ni istimewa. Kalau ada yang tak tahu, maknanya baru semalam masuk Islam lah. Itu je lah. Ada? Tak ada kan? Semua kita tahu Ramadan ni bulan istimewa. Kawan-kawan kita yang bukan Islam pun tahu Ramadan ni istimewa untuk orang Islam. Jadi maknanya memang tahu tu, insya-Allah semua settle. Mau pun ada. Kita nak, bila kita tahu bulan Ramadan, bulan Allah lipat gandakan pahala contohnya. Siapa tak nak pahala kan? Kita tahu bulan Ramadan, bulan Allah ampunkan dosa-dosa, Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Siapa tak nak keampunan? Kita tanyalah siapa-siapa pun, kau nak tak keampunan daripada Allah? Dia akan jawab nak.
Tanyalah siapa-siapa kat tepi jalan, orang yang tak pernah datang masjid sekalipun, kau tanya, kau nak tak ampunan daripada Allah? Dia nak. Maknanya tahu dan mahu tu ada. Tapi belum tentu tahu dan mahu itu menyebabkan kita rasa indah dan seronok dalam bulan Ramadan. Walaupun dah tahu lama, berpuluh-puluh tahun dah tahu. Mahu pun dah lama, berpuluh-puluh tahun dah mahu. Tapi nikmat Ramadan kadang-kadang kita masih belum dapat. Maka ini yang kita perlu minta banyak-banyak pada Allah SWT. Salah satu doa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dia kata, Allahumma rzuqni lazzata ta'atik. Ya Allah, kurniakan aku kelazatan mentaatimu. Bagi rasa lazat, rasa seronok mentaati Allah Ta'ala. Kan dah ada satu doa, Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, bagi aku cinta engkau, cinta orang yang cinta engkau, dan cinta kepada amalan yang mendekatkan aku kepada cinta engkau. Kita nak rasa seronok tu, nak rasa enjoy. Jadi bila kita berada dalam bulan Ramadan satu bulan, kita rasa seronok sangat, rasa enjoy, rasa memang best. Satu bulan Ramadan ni nikmat sangat-sangat, yang sampai kalau kita tengok para salafus salih, hujung Ramadan mereka akan rasa sedih sangat-sangat, menangis mereka nak menghabiskan Ramadan. Jadi kita nak yang macam tu, kita nak rasa macam tu. Dan rasa ni bukan boleh direka-reka. Rasa daripada dalam hati, dan rasa dalam hati ni Allah yang kurniakan kita, kan? Rasa dekat lidah pun boleh berubah, apatah lagi rasa dekat hati. Hati sifat dia memang berbolak balik, kan? Kita semua tahu qalb itu sebab takallubnya, sebab dia berbolak balik. Rasa dekat lidah pun boleh berubah-ubah, kan? Ada orang mula dulu suka yang ni jadi tak suka, daripada tak suka jadi suka, biasa je, kan? Rasa kat lidah tu. Ada orang suka durian, dan tak suka durian jadi suka durian. Sini ada durian, teman? Tak ada? 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 InsyaAllah. Tapi bukan musim lah, kan? Sekarang musim, kalau Perlis, musim harum manis. Rezeki tuan-tuan selalu keluar TV radio ni, Alhamdulillah. Hari saya pun tak tahu keluar kat radio. Saya tak tahu saya punya kuliah tu keluar kat radio hari tu. Tiba-tiba saya dapat mesej, Ustaz, bagi alamat nak hantar harum manis. Saya tanya kenapa tiba-tiba nak hantar. Dia kata saya dengar kat radio tadi Ustaz sebut harum manis. Alhamdulillah, syukur. Jadi saya pun tak tahu saya cakap apa dah. Bila masa aku cakap harum manis tak tahu. Saya pun tak ingat. Tapi yalah, mungkin ada contoh kadang kita sebut. Saya sebut durian tadi sebab apa? Sebab saya teringat rasa dekat lidah. Ada satu orang yang dia seronok sangat, suka sangat makan, bukan suka, tak suka langsung makan durian. Dia benci durian sungguh-sungguh. Di kalangan tuan-tuan pun mungkin ada orang macam ni. Janganlah sebut durian kat dia. Janganlah bawa durian balik rumah dia. Isteri, anak-anak suka durian pun makan durian jauh-jauh, makan durian kat luar. Jangan bawa balik rumah. Bau dia pun aku tak sanggup. Kan ada je di kalangan masyarakat kita macam tu. Jadi kawan ni saya kenal orang ni. Abang ni dia memang macam tu. Dia memang sifat dia memang benci durian. Sampai satu hari dia diajak oleh kawan dia makan tengah hari. Sebab ada Habib dari Yaman datang. Habib dari Yaman ni datang, tuan rumah tu jamu makan tengah hari. Jadi bila jamu makan tengah hari, habis makan, dia bawa keluarnya durian. Dia pula, abang ni duduk sebelah Habib tu, sebab dia tetamu. Jadi tuan rumah letak dia sebelah Habib tu lah. Habib ni tak kerti bahasa Melayu, dia tak kerti bahasa Arab. Habib tu ambil durian, nak suap kat mulut dia. Jadi dia pun menolak. Habib ni push lagi sebab ini malu-malu kot, kan? Jadi bagi lagi, dia tolak lagi. Nak cakap tak kerti, kan? Nak cakap tak kerti, lak pun tak kerti, kan? Jadi dia tak kerti nak cakap. Tolak, menolak, akhirnya masuk juga ke mulut dia. Masuk ke mulut, tak apalah, nak jadikan cerita. Balik ke rumah petang tu, isteri dengan anak-anak balik ke rumah, tengok kereta suami tu ada dekat depan rumah. Masuk ke dalam, pak cari suami tak jumpa. Dekat ruang tamu tak ada, dekat bilik tak ada. Lain kali kat belakang, dekat dapur, tengah menghadap pintu belakang. Dia menghadap pintu belakang dekat dapur tu. Isteri pun hintai, apa benda lah abang ni buat. Tengok-tengok tengah menghadap durian, sebanyak-banyak durian kat depan dia. Isteri menjerit, terkejut, dah buang terbiat suami aku ni, kan?
Tapi sebelum isteri cakap apa-apa, dia kata awak diam. Aku menyesal 20 tahun aku tak makan durian, dia kata. Ini nak qada semula ni. Saya bila tengok durian selalu saya terbayang kamu ke abang ni. Ini cerita betul tuan-tuan, kisah benar berlaku. Jadi saya dapat pengajaran apa kat situ? Lidah manusia ni pun boleh berubah bila dapat rasa sesuatu. Dia dapat rasa, oh sedap rupanya. Selama ni dia ingat tak sedap, kan? Selama ni dia benci. Tiba-tiba dia rasa nikmat tu, maka selama-lamanya pula dia rasa nikmat. Bukan semua orang lah, ya? Ada orang walaupun dia dah cuba durian pun tak peduli, tak kisah. Tapi ada orang bila dapat tu rasa nikmat sangat. Tuan-tuan cuba comparekan dengan hati, bandingkan dengan hati kita. Kalaulah hati kita dapat rasa nikmat kepada ibadat seperti mana dinikmati oleh para salafus salih, para ulama, para awliya, Allah, indahnya. Indah sangat-sangat kalau kita dapat rasa apa yang mereka rasa. Sampai mereka boleh beribadat siang dan malam, mereka boleh beribadat sebanyak-banyaknya, sebab mereka dapat rasa nikmat tu. Sangat nikmat, mengatasi segala nikmat yang lain. Ini hebatnya mereka. Dan Ramadan ni kita nak dapat begitu. Kita harapkan sangat-sangat. Jadi kita berdoa banyak-banyak pada Allah SWT agar Allah kurniakan kita. Cuma permulaannya perlulah berusaha, bersungguh-sungguh. Walaupun kita belum dapat nikmat tu, itu yang kita buat. Malam ni kita sembahyang tarawih, walau belum dapat nikmat tu, walaupun masih lagi tengok jam pukul berapa nak habis, walaupun masih buat countdown kira, kan, dah rakaat ke berapa dah ni, 4 masuk 5, kan, hujung tak sembahyang 20 tadi, kan. Kalau sembahyang 20 dikira kiraan terbalik dah. Lagi 16 rakaat, lagi 14 rakaat, lagi 8 rakaat. Jadi maknanya kita tak dapat nikmat dah tu maknanya. Sebab kita tunggu bila nak habis, bila nak more ada ke ni? Ada, alhamdulillah. Saya risau kan sebut dia, ustaz kami tak ada more, kan. Okay, tak sabar-sabar tunggu more, dan sebagainya. Kita memang nikmat kita tu belum dapat, tapi kita usaha, alhamdulillah. Kita puasa pagi sampai petang, sampai maghrib. Kita cuba untuk sembahyang-sembahyang sunat. Kita cuba untuk baca Quran. Walaupun masih lagi berat, masih lagi penat, kita teruskan juga. Teruskan lagi. Cuma Ramadan dia akan jadi ringan sedikit. Maka Ramadan dah masa yang paling sesuai untuk kita pulun tu, sampai kita dapat nikmat tu. Sebab bulan lain dia lagi berat. Bulan Ramadan walau ada berat sikit pun, tapi dia sikit je berat dia. Dia ada ringan berbanding dengan bulan yang lain. Sebab bulan Ramadan disebutkan oleh Nabi SAW, Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffilati syayatin. Hadis tu sebenarnya salah satu makna dia adalah mudahnya untuk mendapatkan syurga pada bulan Ramadan. Terbuka luas pintu syurga, maksudnya senangnya nak dapat syurga pada bulan Ramadan. Nafsu tu senang dikekang, mudah sikit untuk baca Quran dan sebagainya. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Selain daripada tu, kita cari sunnah baginda Nabi SAW yang kita masih lagi cuai. Pada bulan Ramadan ni ada perkara-perkara yang mudah untuk kita buat. Kita cuba amalkan sunnah Nabi SAW dengan niat mencintai Nabi SAW. InsyaAllah nikmat itu makin kita dapat, sebab adanya cinta. Contoh, ada sunnah-sunnah yang kita tinggalkan pada bulan Ramadan. Contohnya sebelum berbuka puasa, berapa ramai di kalangan kita yang berdoa. Kita dah berapa kali dah kita buka puasa? 3 kali. So 3 kali kita dah buka puasa, ada lagi 27 kali insya-Allah. Kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita dapat sampai hujung Ramadan, ada 27 kali lagi. So 3 kali yang dah berlalu ni kita buka puasa. Berapa banyak kali yang kita berdoa sebanyak-banyaknya sebelum buka puasa? Saya tanya satu masjid semalam. Saya kata, sebelum buka puasa buat apa dekat masjid? Buka puasa kat masjid kan. Sebelum buka puasa buat apa? Kata kami baca tahlil ustaz. Baca tahlil, bagus. Baca tahlil, habis baca tahlil tu doa kan? Doa. Habis doa tu ngam-ngam azan ke? Taklah. Adalah beberapa minit. Kata antara doa dengan azan. Adalah beberapa minit. Beberapa minit tu buat apa? Saya tanya. Sembang. Sembang sama-sama kan, sembang sampai azan. Ngap kan. Jadi kita dah rugi sebenarnya. Waktu sebelum azan tu kita biarkan masa tu berlalu dengan bersembang.
Kalau kita kat rumah macam tu juga, dalam keluarga kita, kadang kita biarkan waktu tu sampai azan maghrib, okey makan. Waktu azan barulah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. Lepas tu yang sebelum hadis Nabi SAW ada sebut tentang doa orang berpuasa tak ditolak. Satu, doa orang berpuasa tak ditolak, maknanya dari pagi sampai sepanjang-panjang dia berpuasa. Satu lagi hadis sebut ketika berbuka. Satu lagi hadis sebut ketika hampir berbuka. So yang spesifik ni hadisnya statusnya hasan, ketika hampir berbuka puasa. So ketika hampir berbuka puasa tu paling spesifik, paling general, paling umum, dari subuh sampai maghrib. Ya, itu waktu doa mustajab. Tapi lebih tepatnya sebelum berbuka puasa. Bacalah doa apa-apa pun. Tapi ulama ajar contoh, ada amalan para salafus salih. Mereka akan baca sebelum berbuka puasa, baca keluarga. Dalam keluarga baca ramai-ramai. Sama-sama, paksa semua duduk sama-sama baca. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ulanglah sampai buka puasa. Ini antara doa yang terbaik sebab dia komplit. Asyhadu an la ilaha illallah, tuan-tuan semua tahu makna dia. Astaghfirullah pun semua tahu makna. Nas'alukal jannah, kami mohon pada engkau syurga. Wa na'udzubika minan nar, kami lindung dengan engkau daripada api neraka. Itulah yang kita nak. Minta Allah ampunkan dosa kita, minta syurga, minta lindung daripada api neraka. Itulah benda paling utama sekali kita kena minta. Jadi sebelum buka puasa ulang benda tu. Allahumma innaka 'afuwun karim. Ya Allah, engkau lah Maha Pemaaf, kau suka maafkan, maka maafkanlah kami. Itu antara doa yang penting sangat-sangat sebenarnya sebelum buka puasa, selain daripada doa-doa yang lain. Lepas tu bacalah doa apa-apa pun. Anda nak doa apa-apa, doa untuk dunia kita, doa untuk akhirat kita, doalah waktu tu. Tapi doa yang ini boleh baca ramai-ramai. Kalau boleh ni satu keluarga tu sama-sama. Jangan ada yang tak duduk dekat meja makan waktu tu. Paling tidak 5 minit sebelum maghrib. 5 minit sebelum maghrib biar makanan semua dah hidang elok dah. Ibu-ibu tak payah dah sibuk-sibuk ke dapur waktu tu kalau boleh. Maknanya 5 minit sebelum buka tu dah standby lah. Baca doa sama-sama. Kalau tak sempat juga tu cerita lain lah. Tapi cubalah, usahakan supaya 5 minit sebelum maghrib dah duduk sama-sama, baca sama-sama dalam keluarga. Itu contoh yang kita boleh improve insya-Allah Ramadan tahun ni. Apa lagi kita boleh baiki Ramadan tahun ni? Ada satu sunnah yang ramai orang tinggalkan, mandi selepas maghrib pada bulan Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan sunat mandi pada tiap-tiap malam bulan Ramadan selepas maghrib. Sebagian ulama mazhab Syafi'i sebut bagi siapa yang nak pergi sembahyang tarawih, nak pergi berjemaah di masjid. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan terbuka kepada semua. Maksudnya sunnah ni untuk semua. Sama ada pergi masjid sembahyang maghrib, sembahyang tarawih ataupun tidak, tetap disunatkan mandi pada waktu malam selepas berbuka puasa. Kalau tuan-tuan memang dah duduk dekat masjid dari maghrib sampai ke witir, itu cerita lain lah. Tapi kalau ada balik ke rumah ataupun memang sembahyang maghrib kat rumah, maka jangan lupa untuk mandi dulu sebelum datang ke masjid. Ini sunat. Kalaupun kita dah buat sebelum-sebelum ni, tapi kita tak tahu benda tu sunat, maka rugi lah. Itu je lah. So mulai daripada hari ni, esok lusa boleh buat. Lagi-lagi abang-abang yang masih bekerja, yang kerja jauh dekat KL kadang-kadang, nak balik sampai ke sini dah lewat petang, dengan berminyaknya lagi kalau naik motor kan. Bila dah sampai dekat sini, kita rasa nak mandi, tapi hold dulu, kejap dulu, sembahyang maghrib dulu, buka puasa dulu, sembahyang maghrib dulu, lepas tu baru mandi, dapatkan pahala sunat ni. Memang kita mandi pun insya-Allah, mana ada orang balik kerja memang mandi lah sebelum pergi masjid biasanya. Cuma dapatkan pahala sunat tu dia kena ada niat lah. Niat sunat tu baru dapat pahala. Tak niat sunat tak dapatlah pahalanya. Gitu je lah. Itu untung orang yang tahu.
Kan, hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Bila kita tahu, kita boleh dapat pahala sunat. Okey, lagi antara perkara yang kita boleh perbaiki, yang saya rasa boleh sebutkan sebelum kita more ni,